Ini ada satu lagi soalan yang berkaitan dengan perasaan jatuh hati. Oleh itu, katakan ada lelaki muda atau wanita muda dan dia melihat ke orang yang satu ini dan, itu dia. Itulah dia untuk aku. Dia telah menawan hati aku. Dan mereka terjebak pada orang yang satu ni. Mereka tidak mahu melepaskannya. Dan seperti yang anda katakan tadi, mereka mula mengenepikan apa-apa sikap atau tabiat buruk orang itu kerana mereka dah gilakan pada seseorang. Dan mereka merasa seperti dah jatuh cinta sangat ni dengan orang ini. Nasihat apa yang boleh anda berikan kepada seseorang dalam keadaan itu? Okey, bukan selalunya. Tidak semua orang yang anda kagum dengan pada awalnya sebenarnya adalah pasangan yang ideal untuk kamu. Mereka mungkin nampak baik di universiti atau college atau di mana-mana saja pun. Mereka mungkin nampak macam bagus di tempat kerja. Tapi jika anda mengunjungi rumah mereka dan lihat bagaimana mereka hidup dan bertemu dengan orang-orang di sekeliling mereka dan keluarga mereka, anda pasti akan mencucikan tangan anda dari idea-idea yang mungkin anda telah kembangkan dalam fikiran anda sebelumnya. Saya sini bukan mengatakan bahawa mereka orang yang tak baik. Tetapi, persekitarannya kadang-kadang sebegitu. Anda tahu tak, saya ada di rumah saya sendiri kadang-kadang komen-komen berterbangan. Seperti, kalaulah orang tahu bagaimana kamu hidup, betapa susahnya duduk bersama kau, mesti mereka tidak akan pernah menunjukkan minat kepada kau. Anda tahu, anda dapat dengar macam-macam komen dalam sesebuah rumah, kan? Dan perkara macam itu benar. Kadang-kadang kita bertemu mereka di tempat yang publik, di mana semua perkara di tempat itu dihubungkan dengan topik tertentu yang berkenaan dengan kami berdua. Jadi, bagi kita nampaknya semua sangat baik. Semua nampak berjalan dengan lancar je. Masya Allah. Tapi tunggu dulu. Anda belum dapat melihat diri mereka yang sebenarnya. Anda tahu kan, bila mereka belum berhias, nombor satu. Ketika mereka baru je bangun pagi, contohnya. Betapa tidak berminatnya mereka, malas untuk pergi membersihkan diri mereka sendiri. Dan macam-macam lagi hal yang belum diketahui, kan? Oleh itu saya fikir dari peringkat awal, saya sudah mengatakannya tadi. Dan saya akan mengulanginya. Jangan pergi mendermakan atau sedekahkan. Saya menggunakan perkataan derma, sedekah ni, seperti orang yang memberi sedekah atau derma. Jangan senang-senang mendermakan hati atau fikiran anda kepada seseorang. Sehingga anda benar-benar dapat menjawab beberapa soalan dulu. Dan salah satunya adalah, ia perlu dijaga dalam batasan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian, libatkan juga orang-orang tua anda. Dan kemudian, di peringkat ketiga, anda ingin benar-benar mengambil langkah jauh lebih sikit. Dan saya ingin mengemukakan satu perkara yang sangat menarik, yang terlintas di fikiran jika anda tidak keberatan. Ada syaitan. Syaitan tu ada. Syaitan memperindahkan perkara-perkara haram. Anda perlu mengetahui dan betul-betul faham perkara ini. Dan apa yang dia gunakan? Dia menggunakan umpan halal. Anda tahu bila anda pergi pancing di Tioman, kita banyak pergi pancing, Masya Allah. Kita sebenarnya pergi, saya bercakap tentang ikan kat laut tau. Okay? Jadi apa yang kita buat adalah kita pakai umpan yang paling terbaik, bukan? Dan kita ada pancing dan kita melepaskannya ke dalam laut. Masya Allah. Dan ada ikan. Dan apa ikan akan buat? Ikan nampak cacing. Ikan nampak umpan. Ikan mula keliru. Lepas tu ikan ngap. Apa tadi niat kita? Untuk menangkap ikan, kan? Syaitan, dia ni menggunakan plot dan plan yang sama untuk kenakan kita. Ini memang dia punya game. Jadi ia seperti makanan. Ia kelihatan seperti sesuatu yang baik. Setelah anda menggigit, anda akan tertangkap. Dan kemudian mereka membawa kamu masuk. Mereka menarik kamu dengan perlahan-lahan tapi pasti. Dan kamu keluar dari laut tiba-tiba. Itulah cerita ikan, kan? Semasa anda keluar dari air, apa yang berlaku? Habis. Kamu kena game, mati. Subhanallah. Jadi inilah yang berlaku kepada kita. Ia bermula secara haram di mana anda melihat contohnya brother atau sister. Masya Allah. Sangat baik. Sangat hebat. Berhijab. Terbaik tu, Alhamdulillah. Salat dijaga, Masya Allah, anda tahu. Semuanya berjalan lancar. Wah, lemah lembut, suka membantu, Masya Allah. Sehingga saat itu, Alhamdulillah, semua bagus. Subhanallah. Jadi, benda saya nak ketengahkan ialah, anda katakan, Masya Allah. Anda sudah mula teruja, excited dan sebagainya. Dan kemudian lepas tu, anda bertukar phone number. Atau entah bagaimana anda sekarang mula berhubung dengan orang itu. Dan teka apa yang dilakukan oleh syaitan.
Syaitan membuatkan lelaki itu untuk bangunkan kamu, kejutkan kamu untuk dirikan solatul fajar. Jadi dia menghantar teks kepada anda pada awal-awal pagi, jam 5 pagi. Pip, pip, bangunlah untuk fajar. Wah, saya sudah mengetahui kes di mana mereka buat video live untuk membuktikan bahawa mereka benar-benar solatul fajar. Wah, subhanallah. Dan anda berasa sangat baik, Masya Allah. Anda melakukan solat demi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan menafikannya. Tapi, lelaki itu membangunkan anda, nombor satu. Nombor dua adalah setelah dia mula tegur anda untuk anda melepaskan tabiat buruk anda. Dan anda juga memberitahunya perkara sama. Dan setiap daripada anda telah membantu diri masing-masing untuk bertambah menjadi baik. Mungkin dari perspektif agama, itu adalah cara yang baik. Tapi hakikatnya bahawa ia berlaku sehingga anda sekarang telah mendermakan hati anda sebelum anda melibatkan orang tua anda dan hujah anda pula, tapi orang ni mendekatkan saya dengan Allah. Dan kemudian anda menggigit dan apa yang berlaku? Hidup kamu hilang. Subhanallah. Anda sudah lemas, anda ditarik masuk dan anda dibawa keluar dari air macam ikan. Mungkin anda akan memulakan zina dan anda tidak tahu macam mana ia boleh terjadi. Dan kemudian anda akan memberitahukan diri anda sendiri, tapi Allah adalah Ghafurur Rahim. Tidakkah anda mendengar kuliah yang kami dengar pada hari itu? Kita tidak akan melakukannya lagi, insya-Allah. Okey, mari bangun tahajud sekarang. Kita sama-sama buat taubah. Subhanallah. Sekarang jika anda perhatikan di satu pihak, ia adalah perkara yang baik. Untuk diingatkan tentang melakukan perkara-perkara yang baik dan anda merasa seperti anda telah bertambah baik sebagai seseorang Muslim. Tapi kerana anda telah memberikan dulu hati anda itu, oleh itu ia memang adalah rancangan syaitan. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita untuk melibatkan pihak ketiga dari keluarga masing-masing dan memastikan orang itu tidak menyalahgunakan atau mengambil kesempatan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kadang-kadang tidak sengaja kan, saya faham. Anda mempunyai hubungan yang tulen. Anda benar-benar percaya seseorang itu baik. Mereka telah membantu anda dengan projek anda. Mereka mungkin telah menolong anda di sekolah, universiti atau college. Kami bersikap realistik di sini. Dan anda mula mengembangkan perasaan. Tapi anda perlu berjaga-jaga. Pada tahap itu anda masih terkawal. Orang kata, tapi saya tak dapat kawal perasaan saya lah. Pada mulanya anda boleh, jangan bohong. Sebenarnya anda boleh. Tetapi bagaimana anda membiarkannya ia melangkah lebih jauh dan macam itulah perkara yang akan membuat anda diperhambakan oleh perasaan itu. Jadi kita perlu tahu dan sedar akan hakikat itu dan itu hanyalah contoh yang saya berikan. Yang syaitan menggunakan perangkap. Memang dia punya game itu. Berhati-hati dengan perangkap ini. Seperti yang saya katakan, walaupun bagus untuk saling mendorong dan membantu untuk menjadi muslimin dan muslimat yang lebih baik, tapi jangan sekali-kali membiarkan diri anda makan umpan pancing dan ditarik keluar dari air lautan itu sendiri. Subhanallah.